Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral berkaitan tentang isu bacaan doa pada bulan Rejab dan sekarang dah nak masuk bulan Ramadan dan Syaban pun. Cuma kita berikan reaction kali ini, moga-moga dapat memberikan manfaat kepada semua yang mendengar. Kita tengok video ini terlebih dahulu. Siapa yang amalkan amalan ni pada Jumaat terakhir bulan Rejab, iaitu hari ini, maka duit dalam akaun dia tak akan kosong, tak akan putus, rezeki dia tak akan putus sepanjang tahun ini. Ikut saya, amalkan zikir ini sebanyak 35 kali. Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, 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 Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Teruskan bacaan sebanyak 35 kali kerana amalan ini adalah amalan yang sangat-sangat mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajhuri rahimahullahu ta'ala. Sahabat-sahabat, sekali lagi saya sebutkan seperti mana yang saya biasa sebut, bahawa reaction kita bukan tuju kepada individu-individu tertentu, tetapi kepada kenyataan yang dia sampaikan di dalam TikTok, di dalam YouTube, dalam Facebook dan sebagainya yang telah viral, yang menjadi paparan kepada orang ramai. Moga-moga dengan perkongsian kita dapat memberikan manfaat ilmu kepada mereka. Sahabat-sahabat, Ustaz ini sebut sesiapa yang mengamalkan amalan ini pada Jumaat terakhir bulan Rejab, maka duit dalam akaun dia tak akan kosong, tak akan putus, rezeki dia tak akan putus sepanjang tahun ini. Jadi kita kena kuliti kenyataan yang disebutkan oleh Ustaz ini. Pertama, jika mengikut fadilat ini, maka seolah-olah semua rakyat Malaysia telah mengamalkan zikir ini kerana tak ada akaun simpanan orang Malaysia yang kosong. Minimum pun mungkin ada RM5, ada RM10 sebab bank dah syaratkan macam tu. Jadi tak ada kosong di dalam akaun. Cuma hakikatnya tiada rakyat Malaysia yang mengamalkan amalan ini melainkan 1-2 kerat yang telah terpengaruh dengan kenyataan Ustaz di TikTok ini. Kedua, rezeki adalah rahsia Allah. Ia termasuk dalam pengetahuan berkaitan tentang perkara ghaib yang tiada siapa pun yang tahu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa yang ada di atas muka bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitabnya yang nyata, iaitu di dalam Lauh Mahfuz. Sahabat-sahabat, apabila kita faham bahawa rezeki adalah rahsia Allah, maka hang bawalah mana-mana ulama pun, mereka tidak akan dapat menandingi kuasa Allah berkenaan. Awak bawalah nama-nama besar, nama-nama tokoh seperti Imam Al-Ajhuri Al-Maliki rahimahullah. Awak bawalah nama Ibn Taymiyah rahimahullah. Awak bawalah ulama-ulama yang lain, sama ada dulu ataupun sekarang. Ulama-ulama yang lebih besar ketokohannya berbanding Al-Ajhuri rahimahullah, ia tetap tidak merubah sebarang fakta dan juga data. Ulama adalah perwaris Nabi. Mereka membawa barang warisan, bukan mereka reka sesuatu yang tidak dibawa oleh Nabi. Sekiranya kita terlihat bahawa sebahagian mereka tergelincir dalam disiplin itu, maka cukuplah kita meninggalkan kenyataan itu dan mengaut manfaat warisan yang lain. Bahkan kalau dirujuk kepada kenyataan Al-Ajhuri rahimahullah, Al-Maliki rahimahullah, ia jelas-jelas satu bid'ah yang sengaja diada-adakan. Diada-adakan satu amalan baru ketika khatib berhenti
berhenti antara dua khutbah Jumaat. Kemudian dilakukan amalan ini sebanyak 35 kali. Sedangkan pada ketika itu, Nabi ajar kita untuk berdoa, bukan membaca perkataan ini sebanyak 35 kali. Tetapi orang yang mengamalkan amalan ini mengenepikan doa yang mustajab yang telah dijanjikan. An Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari qala li Abdullah bin Umar, "Asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil Jum'ah?" Qala qultu na'am, sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-salah. Daripada Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari katanya, Abdullah bin Umar pernah bertanya aku, adakah bapamu menyampaikan hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan keadaan satu masa pada hari Jumaat? Aku menjawab, ya ada. Aku mendengar ia mengatakan Rasulullah bersabda, ia adalah waktu antara imam duduk sehingga selesai salat. Nabi juga bersabda, inna fil jumu'ah la sa'atan la yuwafiquha muslimun yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu iyyahu qala wa hiya sa'ata khafifah. Pada hari Jumaat ada satu waktu yang apabila seseorang muslim berdoa meminta kepada Allah untuk mendapatkan satu kebaikan, nescaya Allah akan memberikannya. Ia satu masa yang singkat. Kedua-dua riwayat yang saya sebutkan tadi, hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah. Nabi dah ajar kita untuk berdoa, bahkan disebutkan bahawa doa mustajab. Tapi kita boleh pula buat satu amalan baru yang tidak datang daripada Nabi SAW dengan bilangan-bilangan tertentu, dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Adakah kita mahu menandingi Nabi Muhammad SAW sehingga dianggap amalan Nabi adalah lebih baik daripada amalan orang kemudian? Sekali lagi saya tegaskan, ulama adalah pewaris Nabi. Mereka membawa barang warisan, lalu mereka diikuti kerana mereka membawa barang warisan. Kerana itulah juga kita nak ikut mereka, disebabkan apabila kita mengikut mereka, dianggap kita mengikut Nabi SAW juga, sehingga akhirnya kita mengharapkan keaslian agama itu terpelihara dan terjaga. Tetapi kalau kita buat sesuatu perkara yang hanya ikut ulama, tetapi ulama itu tidak menyandarkan ia kepada Nabi SAW, tidak membawa barang warisan, bagaimana kita mahu memastikan perkara itu benar-benar daripada agama? Sahabat-sahabat, ingatlah pesan Ibn Abbas rahimahullah, ma ata 'ala nasi 'amun illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunan. Setiap tahun ada saja orang yang membuat bid'ah dan mematikan sunnah, sehingga yang hidup hanyalah bid'ah dan sunnah pun mati. Anda boleh rujuk dalam kitab Mu'jamul Kabir oleh Imam At-Tabarani sebut tentang hal ini. Bukan tak ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang nak lapangkan rezeki, bagi rezeki cukup. Nabi Muhammad SAW sebut, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Sesiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Bahkan dalam surah Nuh, Allah Ta'ala sebut, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku Nabi Nuh berkata pada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh dia Maha Pengampun, nescaya dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan dia akan memperbanyakkan harta serta anak-anak kamu, juga mengada-adakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Surah ini ajar kita untuk beristighfar. Nabi sebut, man akthara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang memperbanyakkan istighfar, nescaya Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad daripada Ibn Abbas, dan sanad hadis ini dinilai sebagai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir Al-Azhar
Barbahari rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sekali lagi saya ulang, projek kita adalah projek memandaikan umat. Bukan kita nak kutuk siapa-siapa, bukan kita nak hentam siapa-siapa. Kita tak hentam pun ustaz yang menyampaikan ni, tapi kita cuba untuk membetulkan dalam persepsi kita. Apakah yang dimaksudkan oleh agama, apakah yang dikehendaki oleh agama di dalam perkara ini. Moga-moga ia menjadi manfaat kepada anda. Adakah anda rasa video ini bermanfaat? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Join saya bentuk bersama-sama dalam grup. Join saya juga di dalam member YouTube kita untuk sama-sama kita buat konten yang lebih baik, beli equipment yang lebih baik. Moga akhirnya konten-konten kita itu memandaikan umat dengan ilmu. Dalam kesempatan ini juga saya nak kempen kepada anda, saya nak ajak anda untuk bersama-sama di dalam Koperasi Usahawan Ilmu Prihatin Rakyat Malaysia Berhad, iaitu komuniti yang kita wujudkan di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Jom sama-sama daftar. Link kita letakkan di bawah usahailmu.com. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.